Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa ala sayyidina. Alhamdulillah kita dapat menyambung lagi kelas kita ni, kelas Sahih Bukhari jilid 1. Hari ini kita akan mulakan daripada bab 18 dan seterusnya. Bab 18 ni sebenarnya masih ada kaitan dengan bab sebelumnya, bab yang ke-17. Sebab itu saya hantarkan nota ni bersama dengan nota ke-17, nota ke-17. Sebab dia ada kaitan juga. Bab ke-17 itu bab doa Nabi SAW. Allahumma allimhul kitab. Ya Allah, ajarlah dia. Ajarkanlah kepadanya Alkitab. Jadi kepadanya tu, nya tu, ajarlah dia tu maksudnya Ibnu Abbas dah di situ. Itu bab ke-17. Maknanya Ibnu Abbas ni seorang yang telah mendapat doa Nabi SAW. Itulah antara sebabnya ilmu beliau itu begitu istimewa, terutamanya berhubung dengan kitab Allah, iaitu Al-Quran. Itu adalah hasil ataupun kesan daripada keberkatan doa Nabi SAW. Allahumma allimhul kitab. Cuma persoalannya ketika Nabi SAW mendoakan Ibnu Abbas tu begitu, berapa umurnya? Itu persoalannya. Berapa umur Ibnu Abbas pada ketika itu? Itulah Imam Bukhari buat tajuk bab ni pula. Mata yasihhu sama'us saghir. Pada ketika itu Ibnu Abbas memang masih budak-budak lagi. Maknanya peristiwa yang kita lihat melalui hadis di bawah bab ke-17 itu sebenarnya berlaku ketika Ibnu Abbas masih kanak-kanak lagi. Dan Ibnu Abbas menceritakannya kepada orang lain kemudiannya. Padahal apa yang dialaminya, yang dilakukannya bersama Nabi SAW bersembahyang di rumah makcik dia tu, Maimunah tu, dia masih kecil lagi. Maknanya tahammul dia, terima hadis itu ketika dia masih kecil. Jadi Imam Bukhari cuba pergi kepada satu tajuk lain, iaitu bab melalui bab yang ke-18 ni, untuk nak cerita bilakah sah sama' makna penerimaan hadis kanak-kanak yang belum baligh. Jadi kanak-kanak yang belum baligh ni bila hak permulaan riwayat yang diterimanya semasa kanak-kanak tu boleh diterima. Makna paling minimal umur kanak-kanak tu umur berapa kira-kiranya. Sebab jelas Ibnu Abbas pada ketika itu belum lagi baligh. Dalam cerita ni pun, di bawah bab ni pun, dia kata dia tak baligh lagi, hampir baligh. Sedangkan peristiwa tu berlaku sebelum lagi daripada itu. Jadi apakah semua yang didengar oleh kanak-kanak tu boleh diterima? Hadis-hadis yang didengar daripada Nabi atau peristiwa yang berlaku kepada Nabi SAW yang disaksikannya, bila dia dia dengar tu, dia perhati tu ketika masih kecil, adakah semua yang didengar, yang dialami oleh kanak-kanak tu boleh diterima hadisnya? Adakah hadisnya itu sahih atau ada had umurnya? Itu yang Imam Bukhari nak menarik perhatian kita. Sebab apa? Sebab memang di kalangan ulama hadis ada khilaf dalam masalah ini. Baik tentang had umur, had permulaan umur menerima hadis, ataupun had penyampaian hadis. Ini sama' dan isma' hadis, ataupun sama' itu dalam istilah lain dia sebut tahammul, tahammul hadis. Dan isma' ataupun penyampaian hadis itu disebut dengan istilah ada'ul hadis. Jadi memang para ulama hadis ada khilaf tentang
sinnu at-tahammul dan ada itu. Sinnu at-tahammul wal ada. Umur riwayat seseorang itu dapat diterima ketika dia terima umur berapa, dan ketika dia menyampaikan ketika umur dia berapa. Itu persoalannya. Baik, bilakah sah sama', yakni tahammul? Sama' ni mana dengar, as-saghir kanak-kanak. Dalam riwayat Kushmayhani, mata yasihhu sama'u as-sabiyyi as-saghir, ada disebutkan begitu. Mata yasihhu sama'u as-saghir. Ini dalam kitab yang selalu menjadi rujukan kita. Sebelum ni pun saya dah tunjuk dah kitab ni. Cuba tengok ni. Mata yasihhu sama'u as-saghir. Dia ada nun satu. Mana satu nuskhah yang lain ada begini. Cuba tengok ni. As-saghir walil Kushmayhani as-sabiyyi as-saghir. Seperti yang saya sebut lah. Dalam nuskhah Kushmayhani ada tambahan sebelum saghir itu as-sabi. Mata yasihhu sama'u as-sabiyyi as-saghir. Tetapi dalam kebanyakan nuskhahnya tidak ada. Jadi kalau tidak ada sabi, maknanya kanak-kanak yang masih kecil lah. Yang masih kecil. Kalau as-sabi itu mana mungkin sudah besar dah juga. Sudah besar dah juga. Sudah balik. Sudah balik pun sabi juga dipanggil. Tapi kalau as-saghir ini makna memang jelas lah, masih kecil. Masih kecil itu maksudnya belum balik. Walaupun syaratnya mestilah berakal tu, bukan kata balik saja, mestilah ada akal itu. Akil balik. Begitu ya. Bilakah sah sama' atau dalam istilah lain tahammul hadis kanak-kanak yang belum balik. Ada as-saghir itu jelas makna belum balik. Baik, kita ada nota di sini. 2, 1, 1. Imam Bukhari membuat tajuk bab ini sebagai lanjutan kepada tajuk bab sebelumnya, yang mana isinya menceritakan kelebihan Ibnu Abbas, iaitu dia dapat doa Nabi SAW. Tajuk ke-18 ini seolah-olah menanyakan berapakah umur Ibnu Abbas ketika beliau mendengar hadis yang telah diriwayatkan dalam tajuk bab sebelum ini. Berapa umur dia ketika itu? Kalau daripada hadis ni tentu dah kemudian, sebagaimana kita akan cerita nanti, di tahun yang ke-10, berarti hadis yang sebelum itu lagi. Kalau tahun yang ke-10 ni pun dia belum balik lagi, dia kata aku hampir balik. Hadis ni, hadis di bawah bab ni. Maknanya yang sebelum itu tentu dah belum balik. Sebab itulah Imam Bukhari buat tajuk sebelum kanak-kanak yang belum balik. Dia faham daripada cerita Ibnu Abbas itu, dengan melalui hadis di bawah bab ni dan juga hadis sebelum ni, di bawah bab sebelum ni. Seolah-olahnya tanyalah. Jadi kalau bila terjawab, kita dapat tahulah bahawa hadis sebelum ni, di bawah bab sebelum ni, dan hadis ini diterima oleh semua ulama. Padahal apa yang Nabi SAW doakan untuk Ibnu Abbas di dalam hadis di bawah bab sebelum ni diterima ataupun didengar oleh Ibnu Abbas ketika dia belum balik lagi. Begitu juga dengan hadis di bawah bab ni. Ini pun dia sendiri kata dalam hadis ni, di bawah bab ni, dia ketika itu hampir balik. Mana tak balik lagi. Menunjukkan tahammul hadis ni, menerima hadis atau sama hadis kanak-kanak yang belum balik boleh diterima jika ia memahami dengan baik dan dengan betul apa yang disaksikannya atau apa yang didengarnya dan dia faham. Itu syaratnya. Jadi kalau Ibnu Abbas tu umur dia pada tahun ke-10 tu, katalah umur 14 tahun, maka pada tahun yang ke-9 13 tahun.
Sebab Ibnu Abbas ni baru pergi ke Mekah, baru pergi ke Madinah pada tahun yang ke-8, hujung tahun yang ke-8. Apabila ayahnya memeluk agama Islam. Ibunya sebenarnya lebih awal memeluk agama Islam daripada ayahnya. Dan setelah pembukaan Mekah, barulah ibu bapanya berpindah ke Madinah. Dan dibawa bersama Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas tu bersama Nabi SAW sekitar 2 tahun, lebih-lebih sedikit gitulah. Bukan lama sangat belajar. Tapi kita tengok kalau Allah SWT nak bagi keberkatan dalam ilmu seseorang itu, nescaya dia dapat bagi. Seperti yang kita lihat pada Ibnu Abbas. Walaupun sekejap saja belajar, tidak lama. Jadi tentulah yang sebelum itu, tahun ke-9, paling cepatlah kita kata tahun ke-8, bermakna umur 12 tahun. Jadi kadang-kadang umur 12 tahun, 13 tahun tu, apa yang dia terima daripada Nabi SAW, atau apa yang disaksikannya, Nabi SAW melakukan sesuatu, itu riwayatnya sudah boleh diterima. Jika ia menyampaikan peristiwa itu atau apa yang disabdakan oleh Nabi itu setelah ia baligh, itu syarat yang diterima oleh semua. Tak ada khilaf lah, kalau setelah dia baligh dia menyampaikannya, maka tidak ada khilaf ulama daripada segi boleh diterima hadis itu. Dan kalau sanad di bawahnya sampai kepada pengarang sesebuah kitab hadis itu sahih, maka akan dihukum sahih. Jadi sama' itu, tahammul itu sah. Tahammul itu sah. Itulah jawapan kepada soalannya. Jawapannya ada dalam hadis di bawah bab ni. Maknanya sah lah. Sah ke tidak? Jawabnya sah. Sebab apa? Imam Bukhari pun terima riwayat itu. Dan orang-orang lain pun juga terima. Ulama-ulama hadis bersepakat had umur untuk menyampaikan hadis, ada'ul hadis atau isma'ul hadis, mestilah baligh terlebih dahulu. Ini sepakat. Tetapi mereka berbeza pendapat tentang had. Ini had permulaan umur mendengar hadis atau tahammul hadis, itu ada khilaf. Tentang penyampaian hadis itu boleh dikatakan mereka bersepakatlah. Kalau ada pun perbezaan pendapat sedikit sangat tak masuk bilangan. Tak masuk bilangan. Sebagai contohnya, ini saya nak tunjuk di dalam kitab Kashful Bari, ini syarah Sahih Bukhari di dalam bahasa Urdu, dalam bahasa Urdu. Ini dia ambil daripada kitab 32 Syarah Tarajim Abwab Sahih Bukhari. Yang ni karangan Syah Waliullah. Dia sebut kitab ni dalam bahasa Arab. Saya telah tunjuk dah juga sebelum ni. Kitab ni tidak besar sangat, kecil lah. Satu risalah yang Syah Waliullah buat berhubung dengan tajuk bab di dalam Sahih Bukhari. Di sini dia sebut cuba kita tengok. Saya baca sikit lah Hazrat Shah Waliullah रहमतुल्लाहि अलैहि ने भी इसी के करीब बात की है। वो फरमाते हैं कि इसमें तो कोई इख्तिलाफ नहीं कि अदाई हदीस के लिए आकिल और बालिग होना ज़रूरी है, अलबत्ता तहम्मुल के लिए बालिग होना ज़रूरी नहीं। सभी जो कि करीब बुलूग हो और खैर और शर के दरमियान तमीज़ कर सके, उसका तहम्मुल दुरुस्त है। मुअल्लिफ का मकसद इसी का इसबात है। itu ini sudah diurdukan asalnya dalam bahasa Arab. Syah Waliullah juga berkata lebih kurang begitulah, iaitu katanya dalam masalah ini tak ada khilaf tentang penyampaian hadis itu. Untuk penyampaian hadis perlu penyampainya itu akil lagi baligh, semasa menyampaikan hadis. Albattah, namun syarat baligh itu tidak diperlukan untuk tahammul hadis, menerima hadis. Kadang-kadang yang hampir baligh atau kadang-kadang yang sudah mumayyiz, tahu membezakan antara baik dan buruk,
riwayatnya yang diterima semasa dia belum balik, ketika dia sudah mumayyiz, itu juga sah, boleh diterima. Itulah maksud Imam Bukhari mengadakan bab ini, kata dia. Itulah maksud Imam Bukhari mengadakan bab ini. Baik, kita nak tengok ini syarah tarajim abwab Sahih Bukhari, karangan Syah Waliullah. Ini risalah syarah tarajim abwab Sahih Bukhari. Dalam kitab inilah yang dia sebut tadi. Kalau kita tak dapat tengok apa ni, tak dapat faham lah apa ni dalam bahasa Urdu tadi, kita boleh tengok sini. Dia sebut ni. Cuba tengok dalam bahasa Arab ni. La ikhtilaf fi anna ada' al-hadith wa tablighahu la ya'ni illa min al-'aqil al-baligh. Atau la yu'na. Wa amma tahammuluhu fayajuz min as-sabi ba'da an yunahiza al-ihtilal. Wa idha 'aqala فميز بين الخير والشر فأثبت المؤلف رحمه الله ذلك. Ni ya, yang Syah Waliullah tulis ni. Dia tulis, Syah Waliullah tak sempat syarah buat Sahih Bukhari. Dia hanya sempat buat huraian tentang tajuk-tajuk bab yang dibuat oleh Imam Bukhari. Jadi tujuan Imam Bukhari buat tajuk ni, itu tujuannya dia nak cerita, boleh lah, sah. Inilah asalnya. Yang saya baca tadi di dalam kitab Kashful Bari ni, itu yang disebut. Syekhul Hind juga menyebutkan begitu. Sindi juga di dalam hasyiahnya menyebutkan perkara yang sama. Imam Bukhari kemukakan di bawah bab ni dua hadis yang menyebutkan dua peristiwa yang berbeza. Daripada dua hadis itu dapat disimpulkan bahawa tidak ada had umur yang tertentu untuk sahnya tahammul dan sama hadis kanak-kanak. Bahkan semata-mata kanak-kanak itu sampai ke peringkat mumayyiz dan dapat memahami apa yang didengarnya, maka apa yang didengarnya, yang diperhatikannya, disaksikannya pada masa itu sudah dikira sah. Dengan syarat dia menyampaikannya setelah dia balik. Ini semua disebutkan di sini, di bawah tajuk Terjematul Bab ke Maqsad. Maksud apa ni, tujuan tajuk bab ni. Tujuan tajuk bab ni. Lepas tu ada khilaf ulama tentang perkara ni. Tak apa, kita tengok kemudian. Terlebih dahulu kita pergi kepada nota kita ni. Ulama-ulama hadis bersepakat had umur untuk menyampaikan hadis mestilah baligh terlebih dahulu. Bukan baligh saja, ya, akil baligh. Dan kalau akil baligh, tetapi mereka berbeza pendapat tentang had umur mendengar hadis. Mana had permulaan, mana minimum umur kanak-kanak tu berapa. Itu ada khilaf pula di situ. Setelah mengetahui adanya perbezaan pendapat tentang had umur penerimaan hadis, maksud Imam Bukhari membuat tajuk bab ini akan kelihatan dengan lebih jelas lagi. Iaitu beliau ingin memberitahu pandangannya dalam masalah ini. Bagi beliau, kanak-kanak yang belum baligh boleh menerima hadis dan riwayatnya boleh diterima jika disampaikannya selepas baligh. Dalil yang dikemukakan oleh beliau ialah peristiwa Ibnu Abbas yang dikemukakan sebagai hadis bab ini. Yang dikemukakan sebagai hadis atau dalam bentuk hadis di bawah bab ini. Selain Ibnu Abbas, ramai lagi sahabat kecil Nabi SAW yang telah mendengar hadis atau menyaksikan sesuatu peristiwa Nabi SAW semasa mereka masih kanak-kanak. Antaranya Nu'man bin Bashir, Ibnu Zubair yang mengingati peristiwa ayahnya menyertai perang Ahzab. Dia masih nampak lagi ayah dia dalam perang Ahzab macam mana. Rafi' bin Khadij, Mahmud bin Ar-Rabi', dan ramai lagi yang lain. Tetapi Imam Bukhari tidak membawakan hadis mereka, semua hadis-hadis itu, kerana hadis Ibnu Abbas lah
yang paling berkaitan dengan tajuk bab sebelum ini. Kan tadi kita tengok tajuk bab ke-17 itu berkenaan dengan Ibnu Abbas, dan itu diterima oleh Ibnu Abbas ketika beliau belum balik. Jadi hadis di bawah bab ke-18 ini pun Imam Bukhari bawa juga hadis Ibnu Abbas, cerita Ibnu Abbas. Ketika ni umur dia lebih tua lagi lah daripada yang sebelum itu. Dan kita dapat tahu bila dia terima dan bila dia menyampaikan hadis. Itu tujuannya. Hadis yang didengar oleh seseorang sebelum memeluk agama Islam, kemudian meriwayatkannya setelah memeluk Islam juga mempunyai hukum yang sama dengan hadis yang didengar oleh kanak-kanak dan disampaikan setelah balik. Serupa juga. Jadi kalau seseorang, antara sahabat yang termasuk dalam kategori ini ialah Abu Sufyan. Abu Sufyan itu sekian lama dia sebagai ketua orang-orang kafir Quraisy menentang Nabi SAW. Banyaklah peristiwa yang dia tahu tentang Nabi SAW ketika dia masih belum Islam. Dan peristiwa-peristiwa itu diceritakan olehnya kemudian setelah dia memeluk agama Islam. Itu boleh diterima. Jadi walaupun tahammul dia atau sama dia tu sebelum dia Islam, tetapi dia menyampaikan hadis selepas dia Islam. Itu syarat. Kalau dia menyampaikan hadis sebelum dia Islam, tak jadi, tak sah, tak boleh begitu. Itulah ceritanya. Selain dari itu, Imam Bukhari juga mengisyaratkan bahawa pembelajaran hendaknya bermula dari peringkat awal sebelum balik lagi. Sebab ini bab ilmu kan. Jadi bab ilmu kita jangan lupalah bahawa apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari di sini berkait dengan banyak perkara lah yang berkait dengan ilmu. Sama ada dari segi teknik belajarnya, dari segi masa belajarnya, permulaan masa belajar, semua ada di sini. Disiplin belajarnya, minat yang tinggi untuk belajar, semua Imam Bukhari letak di bawah Kitabul Ilm. Jadi di sini salah satu maksud Imam Bukhari dia nak ceritanya belajarnya seeloknya daripada kecil lagi. Daripada kecil lagi. Contohnya inilah Ibnu Abbas dan sahabat-sahabat yang lain. Kerana ia akan memberi kesan pada pemahaman dan cara berfikir seseorang kanak-kanak. Sebagaimana ilmu pengetahuan asas yang dipelajari seseorang kanak-kanak boleh difahaminya di peringkat awal, ilmu keagamaan juga tidak boleh diabaikan dan mestilah diterapkan dari peringkat awal lagi supaya ia membesar dalam keadaan cintakan ilmu. Jadi itu salah satu maksud Imam Bukhari bawakan tajuk bab ni, buat tajuk bab ni dan kemukakan hadis dua orang sahabat. Satunya Ibnu Abbas, ketika berlaku peristiwa yang tersebut di dalam hadis di bawah ni, dia masih lagi belum balik. Dan selepas itu sahabat yang lebih kecil lagi, umurnya 5 tahun dia kata pada ketika itu, tapi dia masih ingat. Itu juga dikemukakan oleh Imam Bukhari. Jadi tujuannya nak cerita suasana ilmu tu, suasana ilmu itu perlu untuk seseorang itu biasa dan mudah menerima ilmu kemudiannya. Itulah maksudnya. Dan belajar ni tidak kata nanti tua, setelah balik. Ketika belum balik pun sudah boleh belajar. Terutamanya pelajaran-pelajaran yang tidak memerlukan pemikiran yang tinggi ataupun yang mendalam sangat. Untuk hafal, untuk apa itu senang. Kalau kanak-kanak. Kalau kanak-kanak. Kalau orang tua tu mungkin susah sikit. Tapi kalau kanak-kanak untuk hafal dan sebagainya lebih mudah kepada mereka. Secara umumnya lah, secara umumnya. Jadi itu maksud Imam Bukhari. Sebab itulah kita tengok di mana-mana negara ataupun bangsa yang maju, mereka memang menyediakan kelas-kelas untuk kanak-kanak. Macam tempat kita ni. Sebelum sekolah kebangsaan tu sudah ada macam-macam namanya. Taski lah, taska lah, macam-macam lah. Kindergarten lah, macam-macam kan.
Jadi itu untuk kanak-kanak sebelum umur 7 tahun sudah boleh. Sudah boleh sebenarnya mereka diajar sesuai dengan keadaan mereka lah. Sesuai dengan keadaan mereka. Tujuannya ialah untuk memupuk rasa cintakan ilmu. Rasa cintakan ilmu. Bukan sahaja ilmu agama pun boleh diterapkan, dimasukkan pada ketika itu. Ilmu-ilmu lain, nak mengeja, nak mengenal angka dan sebagainya pun sudah boleh. Sudah boleh itu diajar pada ketika itu. Dan kanak-kanak itu bila diajar pada masa itu lagi, dia mudah, sudah terbiasa dengan ilmu. Tidaklah jadi berat lah. Memang dia berbeza orang yang sudah biasa dengan sesuatu ilmu ataupun tidak biasa, dia berbeza. Orang yang ada pengalaman menguasai beberapa bahasa asing, untuk dia belajar bahasa pun berbeza daripada orang yang belum ada asas itu. Dia berbeza. Jadi orang yang sudah ada asas memang mudah apa-apa pun. Walaupun asas itu diterimanya semasa kanak-kanak lagi. Ia berguna untuk kemudian sebenarnya. Baik, ini nota 212 pula. Kita ada 2 nota berkenaan dengan tajuk bab ni. Tajuk bab ke-18, bilakah sah sama' penerimaan hadis. Jadi yang saya baca tadi, nota yang pertama di buku bab ini, iaitu 211. Kanak-kanak yang belum baligh. Ini 212. Ini nota keduanya. Jadi di sini saya nak sesiapalah daripada peserta kita, sama lama dah saya tak dengar suara ni. Kita bercuti lama juga. Tapi saya sebenarnya tak cuti. Saya sebenarnya tak cuti. Mungkin sahabat-sahabat yang hadir dalam kuliah hari ni pun ikut juga semasa bulan puasa tu, sebab kita buat live juga. Wallahu alam, siapa ikut siapa tak ikut tu saya tak tahulah. Tapi saya rasa ramai juga yang ikut. Pada bulan puasa tu bahkan saya tiap-tiap hari mengajar. Cuma tidak hadis lah berkenaan dengan tafsir dalam program daurah tafsir di Darul Kautsar. Ada sesiapa ikut kah hari tu? Adakah? Ada ikut. Tapi tak perlu. Ada live dalam Facebook tu. Ada rakaman pun ada. Kalau terlepas itu sebab kita buat itu kita buat live dan kita buat rakaman supaya dapat diikuti oleh orang-orang yang tak sempat kerana sebab-sebab tertentu, kesibukan masing-masing itu, kita faham lah. Jadi alhamdulillah ada rakaman semua tu boleh dilihat. Lama dah saya tak dengar suara peserta kita ni, jadi kalau boleh saya nak dengar lagi ni, sambung baca ni nota ini. Siapa nak baca silakan. 212 ini, silakan siapa nak baca untuk kita menghabiskan nota bagi tajuk bab ni. Tajuk bab ni penting, kena faham. Siapa? Silakan. Jangan buang masa. Saya baca. Saya baca. Okay. Dua pula bersimbung pula. Siapa tu? Dah bagi Ruslan lah. Siapa? Tak apalah. Saya Rozi daripada Rozi baca. Binjai. Okey. Siapa ni? Rozi. Razi Razi daripada mana ni? Razi? Binjai. Oh, Razi Binjai. Okay. Silakan Razi. Penetapan hak umur baligh untuk penerimaan hadis dan penyampaiannya merupakan salah satu perkara yang khilaf di kalangan ulama. Yahya bin Ma'in berpendapat riwayat kanak-kanak boleh diterima jika dia mendengarnya ketika berumur 15 tahun atau hampir 15 tahun. Buktinya ialah riwayat Ibnu Abbas yang dikemukakan oleh Imam Bukhari ini. Kata beliau, Ibnu Abbas, pada masa itu aku hampir baligh. Sesetengah ulama pula, terutamanya dari kalangan penduduk Kufah, berpendapat sepatutnya penerimaan hadis dan penyampaiannya berlaku ketika seorang berumur 20 tahun. Abu Abdullah Az-Zubairi menganggap umur itu adalah umur yang mustahab atau elok untuknya. Jadi ada sampai kata 20 tahun pun ada.
Teruskan. Imam Ahmad dan jumhur ulama hadis pula berpendapat asalkan seseorang itu mumayyiz, iaitu dapat memahami dengan baik dan mengingati sesuatu peristiwa itu dengan betul, maka tidak disyaratkan umur tertentu untuk mendengar hadis. Beliau berdalilkan hadis kedua yang dikemukakan oleh Imam Bukhari di dalam bab ini. Di bawah. Kata Mahmud bin Ar-Rabi', di bawah, bukan di dalam. Di bawah, Pak. Di bawah bab ini. Ya. Kata Mahmud bin Ar-Rabi', ketika itu aku berumur 5 tahun. Imam Bukhari menyusun hadis Ibnu Abbas terlebih dahulu untuk menyokong pendapat yang menyatakan had permulaan umur mendengar hadis ialah ketika hampir baligh. Tetapi tidaklah bermakna langsung tidak boleh diterima hadis yang didengar jika kurang daripada had umur itu. Kerana itulah beliau membawakan juga hadis kedua untuk menyatakan punca penerimaan hadis yang didengar sebelum baligh ialah kerana ingatannya tepat dan kefahaman yang baik. Dengan mengemukakan kedua-dua hadis ini, dapat juga dilihat had umur sebelum baligh yang paling tinggi dan yang paling rendah. Jadi yang paling tinggi dekat nak baligh lah, seperti Ibnu Abbas tu. Dan yang paling rendahnya seperti yang berlaku kepada Mahmud bin Ar-Rabi' di dalam riwayat kedua di bawah bab ni. Dia sebut umur dia 5 tahun, tapi dia masih ingat lagi peristiwa itu. Jadi tak boleh diterima riwayat dia. Syaratnya ketika dia menyampaikan riwayat itu, dia sudah balik. Itu saja. Gitu ya. Teruskan. Hanya dalam penerimaan dan penyampaian hadis sahaja disyaratkan had umur tersebut. Dalam pembelajaran ilmu-ilmu lain pula tidaklah diperlukan syarat dan had umur seperti itu. Tidaklah menjadi kesalahan mengajarkan ilmu kepada kanak-kanak walaupun ia masih sangat kecil, dan tidak menjadi masalah juga mengambil ilmu yang diketahui seseorang ketika zaman kanak-kanaknya. Ilmu tidak seperti ibadat dan peperangan. Tiada hak umur tertentu mewajibkan seseorang belajar. Walau bagaimanapun, ilmu digalakkan supaya dicari dan diajar semenjak zaman kanak-kanak lagi. Pepatah Melayu mengatakan, melentur buluh biarlah dari rebunnya. Jadi setengah-setengah ulama tu macam kita sebut tadi kan, ni disebut ni Yahya bin Ma'in. Cuba tengok ni, Yahya bin Ma'in. Dia berpendapat riwayat kanak-kanak boleh diterima jika dia mendengarnya ketika berumur 15 tahun atau hampir 15 tahun. Jadi bukti dia ialah riwayat Ibnu Abbas, dia pegang itulah. Lepas tu selain daripada tu dia pegang juga ada hadis yang menunjukkan Nabi SAW tidak membenarkan sahabat-sahabat ikut serta dalam peperangan, sahabat-sahabat yang belum baligh ataupun belum berumur 15 tahun. Jadi itu bagi dia. Tapi jumhur ulama mengatakan had umur 15 tahun tu dia untuk peperangan, untuk wajib ibadat itu, jadi mukallaf seseorang itu. Dia tak untuk belajar tidaklah disyaratkan seperti itu. Untuk peperangan memanglah tak boleh di bawah umur 15 tahun. Begitu juga untuk ibadat, itu menjadi wajib atas seseorang itu ialah apabila ia baligh. Tetapi untuk belajar, walaupun ilmu hadis sekalipun di bawah lagi daripada umur itu pun boleh, tidak salah. Apalagi kalau ilmu-ilmu lain yang tidak mensyaratkan umur seperti itu, lagi boleh. Jadi tidak ada halangan lah untuk menyediakan kelas ataupun mengajar kanak-kanak yang masih kecil lagi. Bahkan belajar semasa kecil itu sangat mendalam dan kuat kesannya. Sebab itu ada pepatah Arab, dia kata at-ta'allum fi as-sighar kan-naqshi 'ala al-hajar. At-ta'allum fi as-sighar kan-naqshi 'ala al-hajar. Belajar semasa kecil itu seperti mengukir di atas batu. Jadi ukiran di atas batu kan dia tidak hilang, tidak mudah hilang lah. Beratus tahun tu dia tahan lagi. Kalau kita hidup
70, 80 tahun. Pun masih ingat lagi masa kecil tu. Kan naqshi alal hajar. Seperti ukiran di atas batu. Jadi maknanya besar kesannya itu. Sebab itu Imam Bukhari buat tajuk ni. Ini hadis ni perlu lebih teliti, lebih ada syarat dia. Kalau ilmu lain tak ada syarat itu sebenarnya. Nak ajar anak mengira ke, mengenal, tahu membaca, tahu menulis, dah boleh sebelum daripada 7 tahun pun dah boleh dah. Kemudian kita pergi kepada hadis di bawahnya. Inilah hadisnya. Wabihi qala haddatsana Ismail bin Abi Uwais qala haddatsani Malik an Ibn Shihab an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah an Abdullah bin Abbas qala aqbaltu rakiban ala himarin atanin wa ana yawma'idh qad nahaztu al-ihtilam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli biminan ila ghairi jidar fabarartu baina yaday ba'd as-saff wa arsaltu al-atana tarta' fadakhaltu fi as-saff falam yunkar dhalika alayya. Bermaksud ini hadis yang ke-77 ya, hadis yang ke-77 ni ya. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas katanya, pernah aku datang dengan menaiki keledai betina, himar betina. Pada masa itu aku hampir balik. Rasulullah SAW pada ketika itu sedang bersembahyang di Mina dengan tidak menghadap ke dinding, Aku melalui di hadapan sebahagian saf dan melepaskan keledai betina itu memakan rumput rampai. Terus saja aku masuk ke dalam saf. Namun perbuatanku itu tidak ditegur, yakni oleh sesiapa pun. Menunjukkan bolehlah, menunjukkan boleh. Tidak ada kesalahan apa yang dilakukan olehnya itu. Seterusnya hadis ke-78. Wa bihi qala haddatsani Muhammad bin Yusuf qala haddatsana Abu Mushir qala haddatsani Muhammad bin Harb qala haddatsani Az-Zubaydi an Az-Zuhri an Mahmud bin Rabi' qala aqaltu min an-nabiy sallallahu alaihi wasallam majjatan majjaha fi wajhi wa ana ibn 5 sinin min dalwin. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Az-Zuhri, daripada Mahmud bin Ar-Rabi' katanya, aku masih lagi ingat semburan oleh Nabi SAW dengan mulutnya ke mukaku. Ketika itu aku berumur 5 tahun. Air itu diambil baginda daripada satu timba. Itulah dua hadis yang Imam Bukhari letakkan di bawah tajuk bab tadi. Iaitu tajuk bab ke-18. Bilakah sah sama', yakni penerimaan hadis kanak-kanak yang belum baligh. Di bawah tajuk bab ni Imam Bukhari letakkan dua hadis. Kedua-duanya ada maknanya yang tersendiri. Kerana nota ini saya tidak tulis, mana belum lagi saya tulis dengan sempurna, dengan lengkap sehingga saya sendiri berasa puas hati. Saya memang tak puas hati lagi, banyak perkara lagi yang saya tidak buat di sini, tetapi untuk kita dapat belajar dengan lebih cepat, sekadar yang ada ini pun saya rasa sudah memadai. Apalagi setengah-setengah perawi ni, kalau di dalam Sahih Bukhari yang telah siap dalam bentuk buku tu, setiap perawi ni saya bincang setiap perawi ni. Kita ada bincang ni. Ni perawi-perawi ni. Ismail bin Abi Uwais meriwayatkan kepada kami. Siapa Ismail bin Abi Uwais? Malik, iaitu Imam Malik lah. Siapa Imam Malik? Ibn Shihab dan seterusnya. Itu kalau perawi-perawi itu kita sudah bertemu, saya tak akan bincang ataupun perkenalkan lagi perawi itu. Tetapi kalau perawi-perawi
yang belum lagi kita bertemu, sepatutnya untuk setiap hadis tu, dalam setiap hadis tu adalah keterangan tentangnya, serba sedikit biografinya adalah sepatutnya. Sebagaimana di sini Ubaidullah bin Utbah, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Yang ini riwayat anak Ibnu Mas'ud, daripada anak Ibnu Mas'ud. Tetapi anak Ibnu Mas'ud bukan ambil daripada ayah dia sendiri, ambil daripada Abdullah bin Abbas. Jadi Ubaidillah ni kita belum bertemu lagi. Dan di sini saya belum lagi kemukakan biodata je. Kadang-kadang saya buat ringkas, kadang-kadang saya buat lebih detail. Tetapi kalau kita untuk mengetahui lah, mengenali perawi ni, dapat kita lihat di dalam kitab-kitab syarah hadis, ada yang mengemukakan dengan ringkas biografinya, ada yang lebih detail. Dalam kitab ini umpamanya Kashful Bari ni agak detail disebutkan. Cuba kita tengok ni. Ada sebut Tarajim Rijal Ismail bin Abi Uwais. Ini sudah ada dah. Saya pun dah buat dah tentang biografi Ismail bin Abi Uwais ni. Di bawah Kitabul Iman, Bab Tafadul Ahlil Iman fil A'mal. Di sana dah ada dah. Malik ada dah juga di sana. Jadi di sini pun dia tak sebut dengan panjang lebar lagi lah, sebab dah sebut dah di sana. Dah sebut dah sebelum ini. Saya pun buat begitu juga. Zuhri juga telah disebutkan. Tapi Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, ini belum lagi. Belum lagi. Baik, kalau kita tengok di sini, saya ambil kesimpulan lah. Saya buat kesimpulan terus. Ambil maksudnya. Dia ni Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Abdullah bin Utbah bin Mas'ud tu Ibnu Mas'ud lah, sahabat Nabi yang terkenal tu. Ubaidullah ni anaknya. Jadi dia ni terbilang sebagai salah seorang daripada 7 orang fuqaha yang fuqaha di Madinah. 7 orang fuqaha, faqih, mana seorang yang mendalam ilmunya di Madinah, yang menjadi tempat rujukan mereka. Dia ni anak Abdullah bin Mas'ud ni salah seorang. Dia ni faqih. Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud Al-Hudhali Al-Madani. Kunyahnya ialah Abu Abdullah. Dia mendengar hadis daripada Aisyah, Abu Hurairah, Fatimah binti Qais, Abu Waqid Al-Laythi, Zaid bin Khalid Al-Juhani, Ibnu Abbas. Bahkan Ibnu Abbas ni persahabatannya dengan Ibnu Abbas ni agak lama. Perhubungannya dengan Ibnu Abbas itu agak lama sebagai murid Ibnu Abbas. Abdullah bin Umar, Abu Sa'id, Nu'man bin Bashir, Ummul Mukminin Maimunah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhu. Itu dia ni meriwayatkan hadis daripada mereka ini. Agak detail. Kalau kita baca dalam setengah-setengah tu ada detail, ringkas sangat. Kadang-kadang tu tak ada pun. Orang-orang yang meriwayatkan hadis daripada dia pula ialah saudaranya Aun bin Abdullah bin Utbah. Aun. Namanya Aun, pertolongan. Orang kita mungkin tak biasa dengan nama Aun ini. Saya nak sebut sedikit dah. Sebenarnya dah ada dah. Cuma kita tak biasa. Kalau kita baca sejarah dulu kan, Datuk On tu. Itu sebutan orang amat On. Sebenarnya Aun lah. Inilah. Kalau nak eja nama dia yang sebenar, Aun. Tetapi kita orang Melayu sebut On. Gitulah Datuk On. Datuk On bin Ja'far itu. Datuk On bin Ja'far itu Aun lah. Sekarang ni jarang pula kita dengar orang namakan anak dia dengan Aun. Mungkin susah agaknya nak sebut tu, sebab orang Melayu ni Ain payah sikit nak sebut kan. Nanti dia sebut bukan-bukan pula. Jadi ada adik-beradik dia namanya Aun bin Abdullah bin Utbah, Dhamrah bin Sa'id, Iraq bin Malik, Musa bin Abi Aisyah, Abu Zinad, Salih bin Kaisan, Khusayf Al-Jazari, dan Salim Abu Nadhr, dan lain-lain, ramai lagi yang lain. Ini pun tidak habis juga disebut.
Tidak habis juga disebut. Kalau nak tengok lebih detail lagi, kena tengok dalam kitab-kitab rijal hadis. Gitulah tempat-tempat rijal hadis seperti Tahdzibut Tahdzib, Tahdzibul Kamal, ataupun talkhisnya, kitab-kitab ringkasan kepada kitab-kitab rijal itu. Antara yang besarnya itulah yang saya sebut tadi, Tahdzibul Kamal, Tahdzibut Tahdzib. Dalam tu lebih detail lah. Lebih banyak lagi kalau kita nak tahu murid-murid dia siapa lagi, kita kena tengok kitab-kitab seperti itulah. Kalau sahabat-sahabat yang dia ambil riwayat daripada mereka siapa selain daripada disebut tadi, boleh tengok di dalam kitab-kitab yang lebih detail. Macam kitab ni pun dah agak detail. Waqidi berkata tentangnya, wa kana thiqatan faqihan kathiral hadith wal ilm sya'iran. Dia ni Ubaidullah ni seorang thiqah, faqih, banyak hadisnya dan ilmunya pun banyak, dan dia juga seorang penyair. Imam Ijli berkata, tabi'i, dia ni tabi'i, thiqah, rajul salih, seorang yang salih, jami' lil ilm. Dia ni orang yang banyak ilmu lah, yang mengumpulkan ilmu, jadi banyak ilmu. Wa huwa muallimu Umar ibni Abdul Aziz. Dia ni guru kepada Umar bin Abdul Aziz, yani Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang masyhur tu. Salah seorang gurunya ialah Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud ini. Abu Zur'ah berkata, thiqah, ma'mun, imam. Ni lafaz ta'dil yang tinggi-tinggi tu. Thiqah, perawi thiqah dia ni, ma'mun, aman. Kita tak perlu risau dengannya. Imam, bahkan imam dia ni, bukan orang calang-calang, orang biasa, tidak. Ibnu Hibban menyebutnya di dalam Kitabul Thiqah, min sadat at-tabi'i, termasuk dalam pemimpin atau ketua di kalangan tabi'i. Imam Zahabi berkata, kana min buhuril ilm, dia ni termasuk dalam orang yang dianggap sebagai lautan ilmu. Ilmu dia tu melaut, luas seperti laut dan dalam seperti laut. Orang yang sangat alim lah, itu maksudnya. Imam Zuhri berkata, yang mengambil hadis ini daripadanya, adapun Ubaidullah bin Abdullah, fakuntu idza laqituhu atafajjaru minhu bahran wa kuntu adhunnu anni qad alimtu al-ilm falamma jalastuhu ra'aitu anni kuntu fi syi'ab min al-ilm. Ubaidullah bin Abdullah ni, aku kalau bertemu dengan dia, aku perasan macam laut yang memancu, lautan yang memancu. Yang keluar daripada mulut dia tu ilmu saja. Ilmu yang lautan, yang memancarkan air. Aku ingat aku sudah dapat dah ilmu ni, sudah pandai jugalah, sudah menguasai juga ilmu ini. Tetapi bila aku duduk bersamanya, aku berasa aku ni macam berada di satu lorong kecil saja dalam ilmu. Bukan lebuh raya dah. Dia tu lebuh raya. Aku ni lorong kecil. Itu saudara Imam Zuhri itu. Imam Zuhri sangat hebat itu. At-Tabari rahmatullahi alaih berkata tentangnya, kana muqaddaman fil ilmi wal ma'rifah bil ahkam wal halal wal haram wa kana ma'a dhalika sya'iran mujidan. Dia ni seorang yang terkemuka lah dalam ilmu pengetahuan tentang hukum hakam, halal haram. Di samping itu dia juga seorang penyair yang handal. Seorang penyair yang handal dia ni. Jadi kita boleh tahulah daripada ni latar belakang perawi-perawi ni. Jadi perawi-perawi Bukhari ni bukan main-main, calang-calang orang. Ibnu Abdul Bar berkata, dia ni salah seorang daripada 10 fuqaha. Kemudian 7 fuqaha yang mana fatwa di Madinah berkisar di sekitar pandangan-pandangan mereka. Dan dia seorang yang alim, seorang yang fadil, muqaddaman fil fiqh, menonjol dalam fiqh, taqiyan, seorang yang bertakwa, syair, muhsinan, seorang penyair yang baik. Tidak ada selepas sahabat
hingga ke zaman kita ini, sejauh yang aku tahu, faqih asy'ar minhu, seorang faqih yang lebih mendalam fiqhnya daripada dia, dan seorang penyair yang lebih faqih daripadanya, seorang faqih yang penyair, yang paling penyair daripadanya. Aku tidak tahu seorang faqih tapi di samping itu dia juga penyair yang handal, dan seorang penyair di samping itu dia juga seorang yang mendalam ilmunya dalam fiqh. Aku tak tahu. Hafiz Ibn Hajar pula berkata dia ni thiqah, faqih, thabt. Itu lafaz ta'dil yang diberikan olehnya. Ahli-ahli sirah menulis bahawa ramailah orang-orang yang pergi mengadap dia, belajar dengan dia. Orang-orang yang hebat-hebat pun termasuklah antara orang-orang yang pergi mengadap dia, yang Ali bin Al-Husain, iaitu Ali Zainul Abidin, juga selalu pergi mengadap dia, berguru dengannya. Ali Zainul Abidin ini salah seorang imam lah yang dianggap oleh Syiah, dipercayai oleh Syiah sebagai imam yang maksum oleh mereka. Dia menunggu ni Ubaidullah ni duduk menunggu, sementara Ubaidullah duduk bersembahyang, sibuk bersembahyang. Sebab dia ni bila dia bersembahyang, dia tak akan perasan dah siapa ada di sekelilingnya. Begitu. Dia tak nampak dah siapa ada di sekelilingnya. Dengan sebab itu ada orang pernah bertanya dia, berkata kepada dia, ya'tika ibnu binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatahbisuhu hadzal habs. Orang kata ni cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadamu ni dan kamu membiarkan dia ni jadi duduk tertunggu-tunggu sampai begini. Jadi patutkah? Maka dia kata, dia tak perasan. Allahumma ghufran la budda liman talaba hadha asy-sya'n an yu'na. Dia kata, ya Allah ampunkanlah aku. Tak dapat tidak, semestinya orang yang mencari ilmu ini kena mengalami sedikit sebanyak kesusahan, kata dia. Kena sabarlah juga. Jangan kira cucu siapa ni, anak siapa, jangan kira begitu. Dia kena sabarlah sedikit. Jadi dia ni meninggal dunia bila? Ada yang kata tahun 94, ada yang kata 95, ada yang kata 98, ada yang kata 99. Tetapi yang lebih kukuhnya tahun 99 ini, tahun 99. Berdasarkan kebanyakan kitab, tahun ke-99. Lepas tu dialah yang ambil cerita ni daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tu biografinya telah pun berlalu, tidak diulangi lagi. Di bawah Kitabul Iman, Babu Kufranil Ashir wa Kufrin Duna Kufrin, di sana. Baik, lepas tu barulah kita bincang hadisnya. Abdullah bin Abbas kata, pernah aku datang dengan menaiki keledai betina. Di sini 213. Himarin atanin. Ini lafaz dia kalau kita perhatikan. Aqbaltu rakiban ala himarin atanin. Ala himarin atanin. Pernah aku datang dengan menaiki keledai betina. 213. Sampai di sini saya nak minta sesiapa pula lah daripada peserta kita baca bergili-gili dengan saya. Siapa nak baca? Silakan. Nota 21. Saya baca Maulana. Siapa ni? Ruslan. Ya, saya. Silakan. Nota 213. Perkataan atani betina disebut juga untuk menyatakan jantina himar. Kerana perkataan himaratun sahaja walaupun ada tak mu'annas tidak semestinya menunjukkan kepada himar betina. Kerana ia lafaz mustarak dan boleh dipakai juga untuk kuda. Jika Ibnu Abbas menyebutkan himar sahaja, mungkin disalah faham hanya himar jantan yang tidak membatalkan sembahyang, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u as-salata al-mar'atu
wal himaru wal kalbu wa yaqi zalika mithlu mu'khiratir rahli. Bermaksud sembahyang boleh diputuskan oleh wanita, keledai dan anjing. Tetapi beliau menyebut himar betina supaya difahami ia juga tidak membatalkan sembahyang jika ia melalui di hadapan orang yang sedang bersembahyang. Himar jantan mempunyai hadis yang berlainan untuk membuktikan bahawa ia tidak membatalkan sembahyang dengan lintasannya. Ibnu Abbas memilih untuk menyebut perkataan ini dalam riwayatnya menunjukkan kepandaiannya dalam memperkenalkan sesuatu sehingga tidak tertukar dengan yang lain dan memberi faham beberapa hukum yang mungkin disalah faham. Ibnu Abbas tidak menyebutkan atani sahaja tetapi menyebutkan himarun atani. Sedangkan pada ayat selepasnya disebutkan atani sahaja pula untuk mengisyaratkan bahawa himar jantan juga mempunyai hukum yang sama. Sekejap. Dia di sini terlebih dahulu saya nak bagi peringatan lah kepada semua kita, khususnya peserta-peserta kita ni yang belajar ni. Iaitu walaupun tidak ramai, kalau dahulu agak ramai, sekarang ni tak berapa nyata dah. Nama Atan, A-T-A-N, bahkan dalam buku-buku, setengah-setengah buku-buku sekolah rendah tu pun dia ada nama Atan. Jadi saya nak minta peserta-peserta kita lah khususnya, dan begitu juga orang-orang lain, ambil perhatian benda begini. Sebab kita ni terlalu rapat dengan bahasa Arab, itu bahasa agama kita. Jadi janganlah letak nama anak itu Atan. Atan. Sebab Atan itu, walaupun dalam bahasa kita tak tahulah apa maknanya, tapi kalau dalam bahasa Arab ni maknanya himar betina, keledai betina. Jadi nama Atan ni biasanya diberi kepada anak lelaki. Tak sesuai lah, tak sesuai. Seperti Fatin, sekarang ni lebih banyak nama Fatin. Fatin diberikan kepada anak perempuan. Padahal Fatin itu tidak elok maknanya. Tidak elok. Maknanya pemfitnah, orang yang menimbulkan fitnah. Itu Fatin. Kemudian Fatin, orang yang menimbulkan fitnah itu pula lelaki. Tetapi nama Fatin itu diberikan kepada perempuan. Itu yang peliknya kan. Sekali dengar tu kita bunyi macam Arab. Tetapi tak kena cara ambil tu. Tak kena cara guna tu. Jadi sepatutnya janganlah nama-nama seperti itu diberikan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Sebab ia mengandungi makna yang tak baik, dalam bahasa yang sangat dekat dengan hati kita, iaitu bahasa Arab. Lambat laun orang akan tahu juga makna dia. Kalau mungkin bahasa Brazil lah kepada orang kita ni agak jauh sikit, agak jauh sikit. Nak tahu tu mungkin lambat lah, ambil masa. Tapi kalau bahasa Arab ni terlalu dekat. Dalam keadaan ramai orang yang berpendidikan Arab, yang mahir bahasa Arab, tiba-tiba kalau dalam masyarakat kita ni masih ada lagi orang-orang yang diberi nama begitu, seolah-olahnya masyarakat ni tidak pedulilah, tidak menumpang ilmu orang-orang yang alim ataupun orang-orang yang mengetahui itu. Sia-sia sajalah ada orang-orang yang pandai itu. Seolah-olahnya ilmu ni tidak tersebar di kalangan masyarakat kita, khususnya orang Melayu lah, nama-nama begini ni. Jadi saya rasa kita kena ubah lah, sebab kita ni kalau boleh walal akhiratu khairul laka minal ula.
Hari esok lebih baik daripada hari ini. Masa depan lebih baik daripada masa lepas. Sepatutnya kita kena berhijrah lah, berubah lah. Itulah yang saya nak pesan lah. Sebab banyak sangat, kadang-kadang selalulah kita dengar yang pelik-pelik begitu. Satu lagi, nama tu okey, tidaklah ada apa sangat, tapi apabila orang kita ni selalu juga dipanggil ringkas, dipanggil ringkas, menyebabkan jadi tak elok, dan dia tak perasan pun yang dia panggil tu maknanya tak elok. Misalnya ramai orang kita nama Izani. Bila dipanggil dengan ringkas, biasanya orang kita panggil ringkas, dia panggil Zani saja. Sedangkan nama itu salah satu hikmat peletakan nama itu sebagai doa juga, untuk orang yang diberi nama itu. Secara tidak langsung dia mengandungi makna begitu, maksudnya, asalnya, hikmatnya. Jadi kita macam mendoakan orang itu jadi penzina pula. Zani, az-zaniyatu waz-zani, kan dalam Quran ada. Lambat laun bila kita baca Quran akan bertemu lah. Sebab bahasa Arab itu sangat hampir dengan kita. Jadi janganlah begitu. Kalau ada sahabat-sahabat kita, kenalan kita yang nama begitu, panggillah nama penuh. Lebih baik lagi. Atau panggillah kalau nak ringkas, sehingga tidak memberi makna buruk itu. Sehingga tidak memberi makna buruk itu. Misalnya Izani tadi, Izan. Ada juga orang yang rengkah dia ambil bahagian awal, ada yang rengkah ambil bahagian akhir kan. Itu sebagai peringatan lah, sambil-sambil tu. Sebab kalau kita nak bincang yang tinggi-tinggi sentiasa, takut jadi penat sangat. Ini yang ringan, yang biasa lah. Yang biasa tersebar dalam masyarakat kita tanpa disedari. Kalau sedar, saya percaya tak ada siapa pun yang tak bagus tu, tapi yang tak sedar. Benda ni berlaku tanpa sedar. Tahu-tahu tersalah. Bukan senang nak tukar-tukar pula nama tu. Kena alias pula, ataupun kita panggil alias pula. Tak boleh nak buat nama tu. Nak tukar tu. Jadi susah lah pula. Bukan senang pula nak ubah kat kenalan surat beranak tu. Itulah akibatnya bila kita menyesal kemudian hari, bila kita tahu. Pada ketika itulah, ketika tak faham tu, ikut perasaan tu, memanglah macam-macam lah. Bila menyesal, bila tahu kemudian. Jadi berasa serba salah lah. Macam-macam lah perasaan, malu lah, macam-macam. Itulah benda akibatnya. Sebab itulah maknanya umat Islam ni kena sentiasa belajar. Barulah dia dapat benda-benda begini. Baru dia dapat benda. Nampak kecil lah, tapi besar benda tu. Jadi perkataan atan ini, sebelum ni saya dalam kurungan tu betina saja ya. Sebenarnya keledai betina begini ya, tambahlah, tambah. Perkataan atan, keledai betina, disebut juga untuk menyatakan jantina himar. Padahal kalau kita kata atan sahaja, kalau Ibnu Abbas kata atan sahaja sudah memadai, sudah menunjukkan keledai betina, tapi dia sebut dulu himar dulu. Kenapa dia tidak berpada dengan himar sahaja? Kenapa ia tidak berpada dengan perkataan himar sahaja? Ataupun dia sebut himara untuk menunjukkan himar betina. Kalau himar dia tu himar betina, tak boleh ke dia sebut himara? Tak payahlah guna dua perkataan begini. Kerana sebabnya dia tak guna himara, perkataan himara sahaja, walaupun ada tak mu'annas, tak mu'annas lah orang kata, tapi tak ni tidak semestinya tak mu'annas. Boleh jadi juga, biasa juga dipakai dengan makna tak untuk menunjukkan satu. Tidak semestinya menunjukkan kepada himar betina, kerana ia lafaz mustarak. Dan boleh dipakai juga untuk kuda haji ni, kuda yang bukan daripada baka yang baik lah. Itu disebut himarah juga. Boleh jadi keliru kalau sebut himar itu atau himarah. Sebab tu Ibnu Abbas sebut himar atan. Dia gandingkan perkataan himar itu dengan atan. Jadi ada banyak maksud dia tu. Maknanya
Ibnu Abbas ni seorang yang bijaksana, cerdik. Dia tahu kalau guna perkataan ni saja jadi apa maknanya, jadi akan menimbulkan kekeliruan macam mana. Kalau guna perkataan ni saja akan menimbulkan keraguan macam mana. Dia tahu. Sebab itu dia guna dua perkataan. Itu menunjukkan seorang yang bijak. Seorang yang bijak. Jika Ibnu Abbas menyebutkan himar sahaja, mungkin disalah faham hanya himar jantan. Kalau kita kata himar betina, kalau sebut himar jantan. Sedangkan bukan himar jantan yang dia tunggangi itu. Tapi himar betina, sebab itu dia sebut atan. Dan kenapa dia tidak sebut himar saja atau himara? Seperti kita sebut tadilah, ada kalanya ia digunakan untuk kuda juga, walaupun bukan untuk semua kuda, tapi untuk kuda juga. Sebab itu dia sebut dua. Jadi kalau dia kata himar saja, nanti orang faham sebab himar itu keledai jantan, sebab itulah tidak memotong sembahyang. Sedangkan dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, yaqta'us salah al-mar'ah wal himar wal kalb wa yaqi dhalika mithlu mu'khiratir rahli. Jadi disebut di sini himar, keledai. Jadi keledai ini keledai apa? Keledai jantan ke? Boleh jadi orang faham sebab keledai jantan ini dan hadis Ibnu Abbas itu kemudian, jadi hadis ini mungkin dianggap lebih dahulu dan dikatakan ni hadis ni dianggap lebih dahulu. Mungkin orang akan faham bahawa apa yang disebut oleh Nabi ni, sabda Nabi ni sudah mansukh. Mana himar jantan tak potong, tak memutuskan sembahyang seseorang itu. Hanya yang memotong atau memutuskan sembahyang itu kalau himar betina. Jadi dengan sebab itu Ibnu Abbas kata himar betina. Maknanya himar jantan pun tak putus sembahyang seseorang itu, himar betina pun tak putus. Jadi hadis ini kena pakai dengan maksud yang sepatutnya lah. Dengan maksud yang sepatutnya. Kena pakai dengan maksud yang sepatutnya. Bukanlah hadis ini dengan makna membatalkan. Mana kalau orang perempuan lalu di hadapan seseorang itu jadi batal sembahyang dia. Atau himar lalu di hadapannya jadi batal sembahyangnya. Atau anjing lalu di hadapannya jadi batal. Bukan begitu maksudnya. Kena faham maksud dia. Iaitu maksud memotong sembahyang itu mengganggu sembahyang. Mengganggu sembahyang. Memanglah kalau kepada seseorang lelaki melintasnya seorang perempuan yang ajnabiyah, yang halal kahwin dengannya terutamanya, akan mengganggu sembahyang dia. Jadi tidak khusyuk. Dengan sebab itu Nabi SAW bersabda begini sebagai peringatan lah kepada orang-orang perempuan lah. Janganlah duduk lalu di hadapan orang yang bersembahyang itu. Satunya memotong sembahyang dia tu tak elok. Salah pergi lalu di hadapan orang yang bersembahyang tu, terutamanya kalau dekat di hadapan dia. Kalau jauh pun lalu dia nampak dah. Kerana itu boleh mengganggu. Himar pun sama. Kalau kita bersembahyang dekat dia, kita duduk tengah khusyuk sembahyang, tiba-tiba dia berengkik. Kuat suara dia, mungkin kita terkejut. Jadi hilang khusyuknya. Mungkin kerana itu. Mungkin kerana anjing itu pun sama juga. Dia menyala ke, atau dia terkam ke arah orang yang bersembahyang. Itu makna mengganggu semua. Jadi seeloknya sembahyang itu dikerjakan dalam keadaan yang tenang. Tidak ada sebarang gangguan. Itu yang dimaksudkan dengan hadis ini. Bukan maksudnya himar ataupun lain-lain yang disebutkan itu membatalkan sembahyang. Tidak. Tidak. Kalau tidak terganggu pun dengan lalunya tak jadi masalah. Lalu pun tak jadi masalah. Hanya kepada orang-orang yang terganggu lah. Memberi kesan lah kepada sembahyang dia. Memutuskan itu, memotong pahala yang lebih lah. Pahala yang lebih kerana hilang khusyuk dan sebagainya itu. Itulah kita pakai dengan makna itulah. Tak perlulah kita kata hadis ini mansukh. Jadi Ibnu Abbas sebut himar atan itu nak menunjukkan kepada himar betina pun tidak membatalkan salat. Ataupun tidak mengganggu sebenarnya. Kepada orang yang tidak terganggu, tak terganggu pun. Kalau himar itu himar yang jinak misalnya, tidak merengkik, tak tutup pasal,
boleh saja pun, tak jadi masalah pun. Buktinya Ibnu Abbas telah lalu di hadapan saf pertama dan tak ada siapa pun yang tegur dia. Jadi tetapi beliau menyebut himar betina supaya difahami ia juga tidak membatalkan sembahyang jika ia melalui di hadapan orang yang sedang bersembahyang. Himar jantan mempunyai hadis yang lain. Himar jantan tu tak memutuskan makna hadis ini. Setengah-setengah ulama kata mansuh, setengah-setengah ulama kata tidak, tapi kita kena pakai dengan maksud yang lain, seperti yang kita sebut tadi lah, terganggu tadi. Ibnu Abbas memilih untuk menyebut perkataan ini dalam riwayatnya menunjukkan kepandaiannya. Memang dia pandailah dalam memperkenalkan sesuatu sehingga tidak tertukar dengan yang lain dan tidak memberi faham dan memberi faham beberapa hukum yang mungkin disalah faham. Kalau dia sebut himar saja mungkin orang kata sebab himar jantan, kalau himar betina tak boleh. Sebab tu dia sebut himar betina. Dia jaga tu, maknanya seorang yang teliti lah, seorang yang teliti. Kita nak tahu seseorang tu, kita boleh tengok daripada percakapan dia. Kalau penulisan, daripada tulisan dia, teliti ke tidak, kita boleh tengok lah. Baca dia baca tu macam mana, salah, banyak salah ke, tidak salah ke. Di situ kita boleh tahu seseorang tu teliti atau tidak teliti. Ibnu Abbas ni kita nampak seorang yang teliti, cermat dan seorang yang bijaksana. Memang daripada kecil lagi dia bijak. Ibnu Abbas tidak menyebutkan atan sahaja, tetapi menyebutkan himar atan. Sedangkan pada ayat selepasnya disebut atan sahaja pula, untuk mengisyaratkan himar jantan juga mempunyai hukum yang sama. Gitu. Lepas tu Rasulullah SAW pada ketika itu sedang bersembahyang di Mina, bukan di Madinah ni sembahyang ni. Peristiwa ini berlaku setelah Rasulullah SAW dan para sahabat kembali dari haji wada' yang berlaku pada tahun ke-10 Hijrah. Ini peristiwa ini berlaku dalam perjalanan. Duduk sembahyang begitu, Ibnu Abbas, mana pada tahun yang ke-10. Mana riwayat di bawah bab sebelum ini, itu sebelum lagi. Walau bagaimanapun, pada ketika ni sampai tahun yang ke-10 ni, Ibnu Abbas belum balik lagi. Dan dia ceritakan semua ni selepas dia balik. Setengah-setengah tu kadang-kadang dia cerita setelah dia tua, cerita kepada orang. Baik. Zahir hadis menunjukkan ni. Baik. Dengan tidak menghadap ke dinding. Mana tak ada dinding di hadapan. Jadi Ibnu Abbas sebut begini, setengah-setengah tu faham, Nabi SAW bersembahyang tanpa ada sutrah di hadapannya. Sutrah di hadapannya, iaitu sutrah sebagai tanda lah seseorang itu sedang bersembahyang. Ikutlah apa-apa, beg ke, tongkat ke, apa-apalah diletak di hadapan tu. Tak ada letak apa-apa. Jadi setengah-setengah tu kata tanpa sutrah. Setengah-setengah pula kata dia tidak menghadap ke dinding, sutrah ada. Kenapa pula Rasulullah SAW akan bersembahyang tanpa ada sutrah di hadapannya, sedangkan dia menganjurkan sahabat-sahabatnya supaya bila sembahyang letaklah sesuatu di hadapan tu supaya mudah orang-orang nak lalu, tidak jadi terhalang daripada orang-orang yang nak lalu di hadapan tu. Dia kena pusing jauh pula. Supaya itu tujuannya. Bila ada sutrah, antara orang yang bersembahyang dengan sutrah tu, di celah tu saja tidak boleh melintasnya. Kalau di atas daripada sutrah tu boleh. Itu maksudnya. Zahir hadis menunjukkan ada sutrah di hadapan Rasulullah. Cuma ia bukan dinding. Sutrah seorang makmum pula ialah imamnya. Imam Syafi'i sebagaimana dinukilkan oleh Al-Baihaqi menyebutkan bahawa maksud tidak menghadap ke dinding ialah tidak ada sesuatu pun di hadapannya dan tidak bersutrah dengan apa-apa. Ada yang berpendapat begitu. Imam Syafi'i sendiri nak menunjukkan bolehlah. Jadi anjuran Nabi supaya bersutrah itu bukanlah sebagai wajib. Sehingga tak sah sembahyang itu, tidaklah sampai begitu. Sesetengah ulama pula berpendapat tidak sah sembahyang tanpa ada sutrah. Ada juga yang berpendapat begitu. Ini termasuk dalam perkara khilaf lah. Antara sebab khilafnya, sebab Ibnu Abbas sebut di sini.
tidak menghadap ke dinding. Tidak menghadap ke dinding. Mana kalau ada dinding itulah sebagai sutrahnya. Mana biasanya menghadap gitulah. Kalau tak ada dinding adalah sutrah. Jadi mereka faham dinding itu mana sutrah. Jadi seperti Imam Syafi'i, dia kata mana di sini dinding pun tak ada, sutrah pun tak ada. Boleh juga sembahyang begitu. Sah. Tidak sebagaimana pendapat setengah ulama yang mengatakan tak sah. Jadi ada beberapa pendapat lah di situ. Aku melalui di hadapan sebahagian saf dan melepaskan keledai betina itu memakan rumput rampai. Terus saja aku masuk ke dalam saf. Jadi maknanya Ibnu Abbas ni lalu di hadapan saf pertama. Mungkin di atas lagi daripada Nabi yang bersembahyang itu. Ataupun mungkin di celah. Di celah. Mungkin saja itu. Kalau kita kata dia atas lagi, maknanya tak jadi halangan lah. Melintas itu tidak menjejaskan sembahyang orang yang bersembahyang itu. Sama ada dia ada sutrah atau tidak ada sutrah. Kalau ada sutrah, lebih-lebih lagi lah tidak menjejaskan sembahyangnya. Kalau tidak ada sutrah pun berdasarkan riwayat ini, seperti yang difahami oleh Imam Syafi'i dan lain-lain, tidak jadi masalah pun. Kalau ia menjejaskan tentulah bising sahabat-sahabat yang bersembahyang tu selepas itu. Tak ada bising pun, tak ada siapa pun yang tegur. Nabi SAW pun tak tegur juga. Ini menunjukkan boleh. Boleh. Lepas tu dalam hadis-hadis yang disebutkan kalau 40 hari, 40 tahun tunggu dia tak mahu lagi melintas di hadapan orang yang bersembahyang itu. Itu kalau di antara orang yang bersembahyang dengan sutrah dia. Kalau di atas daripada sutrah tak jadi masalah. Atau kalau di tempat yang terbuka sangat, itu pun tak jadi masalah juga. Atau di dalam masjid yang terlalu besar sangat, seperti Masjidil Haram, Masjid Madinah dan lain-lain, kita lalu dekat pun tak apa. Cuma kalau boleh, janganlah lalu depan orang yang sedang bersembahyang tu kalau boleh. Tapi kalau tak ada jalan lain, kita boleh saja melintas. Dan yang kata berdosa tu tidak dalam keadaan itu. Itu yang dimaksudkan. Yang kata dosa besar itu. Kalau di tempat-tempat yang terbuka seperti ini, atau di masjid-masjid yang terlalu besar, kalau tidak jadi susah nak keluar tu, pintunya jauh pula kalau ikut lain, kalau ikut itu saja pintu dekat, itu tak jadi masalah. Dan tak perlulah orang yang bersembahyang tu menahan orang yang melintas di hadapannya dan menganggap dia telah melakukan dosa besar, tak perlu begitu. Ini salah satu dalilnya. 216. Baik, di sini siapa pula nak baca ni? Yang akhir ni, nampaknya kita tak sempat juga habiskan semua sekali bab ni. Ada satu lagi hadis tu. Tak apa, tengok dulu. Tengok sini, siapa nak baca ni? Ni nampak nota terakhir ni untuk hadis ni. Silakan. Saya baca. Siapa ni? Ramli Maulana. Ramli daripada mana? Daripada Port Dickson. Daripada Port Dickson. Sila baca. Sila. Imam Bukhari beberapa kali membawakan hadis ini di dalam pelbagai bab dengan maksud yang tidak sama, menunjukkan betapa banyak hukum hakam yang diperolehi para ulama daripada hadis ini sahaja. Antaranya, 1. Keharusan menaiki himar sebagai kenderaan walaupun ia adalah seekor haiwan. 2. Tidak perlu mengusul periksa perihal kebersihan himar dari segi basuhan najisnya dan bagaimana ia mengeringkan air kencingnya, cukup sekadar zahir kelihatan bersih dan tidak perlu dibasuh setiap kali hendak menaikinya. 3. Ibnu Abbas pada ketika itu masih kanak-kanak. Berat seorang kanak-kanak tidak membebani himar. Berat 2 orang dewasa pun tidak membebani himar kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptanya dengan kemampuan untuk menanggung benda-benda yang berat sebagai kemudahan kepada manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan ada menunggang himar bersama Usamah bin Zaid. Maknanya dengan membonceng lah. Usamah bin Zaid membonceng. Mana 2 orang naik himar pun tak jadi kira menyeksa binatang lagi. Sebab menyeksa binatang ini salah dalam agama kita. Tapi kalau binatang itu memang
sesuai untuk dijadikan kenderaan macam himar, seorang Ibnu Abbas yang masih kanak-kanak tu tak ada apa pun, ringan saja kepadanya. Nabi SAW sendiri pernah naik berdua dengan Usamah bin Zaid di atas belakang seekor himar. Ini menunjukkan tidak termasuk dalam penyiksaan terhadap himar lagi. Naik berdua begitu. Himar ni dia gagah walaupun ia kecil lagi daripada kuda tu. Teruskan. Keempat, himar betina juga boleh dinaiki atau dijadikan sebagai kenderaan. Kelima, keharusan bersembahyang tanpa sutra kerana Rasulullah SAW bersembahyang di Mina tanpa menghadap ke arah dinding. Keenam, keharusan berjalan di hadapan saf makmum. Jadi macam tadilah saya sebut, saf macam mana? Macam tadi. Di hadapan saf tu maksudnya di hadapan lagi daripada imam dia. Sebab imam tu jadi sutera bagi makmum. Sutera imam, sutera dia adalah di hadapan dia ataupun tidak ada. Kalau ada, itulah sutera imam. Sutera makmum ialah sutera imam ataupun imam itu sendiri. Jadi kalau Ibnu Abbas lalu tu di hadapan lagi, di atas lagi daripada Nabi yang bersembahyang itu, bermaknanya lalu di hadapan sutera. Jadi itu tidak salah. Kalau kita andaikan Ibnu Abbas tu lalu tu di bawah daripada Nabi yang berdiri dalam sembahyang itu, di hadapan saf tu, mana dekatlah dengan saf tu, saf pertama tu, itu pun dimaafkan juga sebab ini di tempat terbuka sangat. Di tempat terbuka sangat. Macam saya sebut tadi, dalam masjid pun, masjid yang umum, yang besar, boleh seseorang itu melintas, berjalan di hadapan saf makmum, boleh. Hanya dalam hadis tu dia sebut kena tahan itu di tempat yang bukan begitulah kira-kiranya. Di tempat, walau bagaimanapun adalah lebih baik kalau ikut jalan lain, kalau ada jalan lain. Begitu. Maknanya tidak menjejaskan sembahyang makmum itu. Selain daripada itu, Ibnu Abbas pergi itu maknanya dia terus masuk. Maknanya dia pergi di sebelah depan. Maknanya dia masuk dalam saf pertama lah kira-kiranya. Tidak masuk ke dalam saf pertama melalui belakang, tidak. Tapi melalui depan. Itu pun boleh juga. Tidak kata sahabat merunguk ke ataupun marah dia ke selepas daripada selesai solat itu mereka marah ke apa perbuatan macam, tidak macam itu. Banyaklah pengajaran yang kita dapat di sini. Teruskan lagi. Ketujuh, keharusan memasuki saf dari hadapan dan tidak membatalkan sembahyang orang lain yang sedang bersembahyang. Nombor 8, peristiwa yang berlaku di hadapan Rasulullah SAW dan para sahabat apabila tidak ditegur atau tidak ada mana-mana sahabat yang menimbulkan persoalan kepada Rasulullah SAW, kemudiannya menunjukkan baginda telah memberikan hukum takrir terhadapnya dan para sahabat tidak menganggapnya sebagai suatu kesalahan. 9, orang yang belum baligh boleh berada di saf hadapan dan tidak terputus saf kerana terdapat seorang yang belum baligh di tengah-tengahnya. Maknanya tidaklah kata saf awal tu perlu orang yang tua saja. Ini salah satu bukti bahawa orang yang belum baligh pun boleh ada dalam saf yang pertama. Cumanya setengah-setengah ulama tu dia bincangkan kalau belum baligh tu belum bersunat lagi tu macam mana. Itu ada khilaf pula di kalangan mereka. Jadi kalau dalam tradisi Arab ni, terutamanya sahabat-sahabat di zaman Rasulullah tu, mereka bersunat ketika masih kecil lagi. Jadi tak timbul dah masalah bersunat itu. Masalah kotor itu. Masalah kotor dia tu. Tapi kalau kita kata masih belum bersunat lagi pun, yang dikiranya ialah kalau kita tidak perlu mengusul lah, memeriksa dia, adakah dia membersihkan kemaluan dia tu, kulub dia tu, adakah dia membersihkan atau tidak. Tak perlulah kita bersusah payah bertanya dia. Asalkan yang kena orang tu dalam saf tu bersih, bukan kena tu kemaluan dia. Maka setengah-setengah ulama kata boleh juga, tak perlu ditanya lah kamu sudah sunat ke belum. Tapi kalau biasanya dalam masyarakat Arab, khususnya di zaman Nabi SAW dahulu,
anak-anak lelaki ni memang mereka bersunat ketika masih kecil lagi. Disunatkan oleh ibu bapanya. Kanak-kanak tu tak tahu apa pun lagi. Begitu. Lagilah tak ada masalah. Lagilah tak perlu dibuat bising lah. Dihebohkan tak perlu. Sebab memang boleh pun. Inilah dalil yang menunjukkan boleh. Tidak kata saf tu jadi putus dengan sebab ada budak dicelah di antara saf-saf. Tak perlulah kita tarik dia pergi ke belakang, tak perlu. Teruskan. Nombor 10. Apabila lintasan khimar betina tidak membatalkan sembahyang seseorang, manusia perempuan lebih-lebih lagi tentunya tidak membatalkan sembahyang. Jadi sebab begini, macam hadis tadi umpamanya, disebutkan antara perkara yang memutuskan sembahyang seseorang ialah melintasnya perempuan di hadapannya. Jadi setengah ulama kata hadis itu sudah mansuh, setengah kata tidak. Cuma perempuan ni perempuan mana? Perempuan yang orang asing lah yang boleh kahwin dengan seseorang itu. Kalau perempuan itu mak dia ke adik-beradik dia pun tak termasuk di situ, tidak mengganggu pun dia. Ada yang kata begitu, ada yang kata umum perempuan. Macam-macam lah. Jadi hadis ini salah satu bukti bagi orang perempuan, lebih-lebih lagi lah dengan lalunya di hadapan, tak kira lah dia tu siapa, tidak membatalkan. Dari segi tidak membatalkan itu jelas sekali. Selain itu banyak lagi hadis-hadis yang lain, termasuklah hadis Aisyah tidur di hadapan Rasulullah SAW. Itu jelas menunjukkan perempuan melintang di hadapan lelaki yang sedang bersembahyang, dan itu tidak menjejaskan sembahyangnya. Dan Nabi SAW sendiri telah melakukan begitu, tidak menjejaskan apa-apa. Tapi mungkinlah kepada orang biasa, bukan Nabi. Kalau Nabi itu dia memang dapat mengontrol perasaan dia. Kalau seseorang, katakanlah anak muda lagi, mungkinlah kalau isteri dia tidur melintang itu akan mengganggu sembahyang dia. Tak boleh meneruskan sembahyang tu. Nak sembahyang banyak rakaat lagi jadi berhenti. Mungkin itulah maksud terganggu tu. Bukan maksudnya membatalkan, tidak. Tapi dari segi bukanlah menunjukkan perempuan itu hina, ataupun hadis ini merendahkan perempuan. Tidak, bukan maksud itu. Ia berbicara tentang gangguan terhadap orang yang bersembahyang. Gangguan terhadap orang yang bersembahyang. Dan perempuan itu boleh mengganggu. Kalau isteri dia sekalipun. Isteri dia pun boleh mengganggu juga. Asalnya sembahyang lama lagi jadi berhenti. Dengan sebab tengok isteri itu terlentar tidur di hadapan itu. Itulah benarnya. Jadi saya rasa kita tak sempat dah untuk teruskan hadis yang satu lagi di bawah bab ini, hadis Mahmud bin Ar-Rabi' ni. Oleh kerana kita nak jaga masa, jadi setakat itulah dulu saya rasa untuk hari ini ya. Dan kita tangguh dulu untuk seketika, rehat sekejap, lepas tu kita akan sambung pula dengan yang kedua, iaitu 99 usul dirayah. Wallahu a'lam. Kalau ada yang tak puas hati ataupun kemusykilan ke di celah-celah tu, Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Ya, sila. Ada apa? Saya Arsyad nak tanya pasal yang hadis pertama tu mengenai Ibn Abbas tu yang di bawah umur kan, masa solat berjemaah. Apa yang saya perhatikan lah di masyarakat kita sekarang ni lah, di masjid-masjid atau surau lah, bagi yang ada anak-anak tu lah, macam dari segi adat kita ni, bawa anak-anak ni, keharusan bawa anak-anak ke surau atau masjid, ada di antaranya yang bersembahyang di dalam saf dengan membiarkan anak-anak kecil itu yang tidak yang tidak dikawal itu berkeliaran dan mengganggu jemaah. Satu. Yang kedua, ada di antaranya yang bersolat di belakang dengan memisahkan saf, maknanya menjauhi saf dengan agar anak-anak itu berada di sekelilingnya tanpa mengganggu jemaah yang lain.
Jadi nak tanya Maulana, di antara dua situasi ini, kalau mengikut syariat lah, mana yang terbaik? Dan di antara dua tu mana yang boleh mendatangkan dosa? Kalau bersabit lah, kalau maknanya. Yang saya nak tanya itu yang berlaku sekarang ni, fenomena kita sekarang. Wallahualam. Ya. Itulah. Kalau bawa anak-anak tu tengok peringkat macam Ibnu Abbas tadi kan, dia sebut dia hampir balik. Belum balik lagi tapi hampir balik. Nahastu al-ihtilam, mana hampir balik. Mana dah agak besar juga tu, cerdik dah tu. Apalagi macam saya sebut tadi, sudah berkhitan apa semua tu jelas dah kepada mereka. Jadi dalam keadaan budak-budak seperti itu tentu tak ada masalah lah. Tetapi yang disebutkan oleh saudara kita Arsyad tadi, mungkin kanak-kanak yang lebih kecil daripada itu, ataupun yang mungkin tidak terdidik, masih belum terdidik dengan baik lagi. Jadi kalau dalam keadaan begini, seeloknya ibu bapa tu duduk sekali dengan anak-anak di belakang, supaya dia dapat kawal keadaan itu. Dengan adanya kehadiran dia di dekat anak tu lain sikit anak. Kalau dia bawa pergi jugalah. Kalau dia bawa pergi juga untuk nak memesrakan anak-anaknya dengan masjid, itulah caranya. Tapi dia, itulah kekurangannya, dia tidak dapat saf pertama, saf kedua, terpaksa duduk di belakang. Sekiranya anak, ada juga anak-anak kan tidak jenis nakal sangat, jenisnya kalau macam tu, bolehlah biarkan mereka di belakang. Didapatkan pahala berada di saf pertama, kedua, ketiga, yang memang lebih daripada saf-saf di belakang itu. Itulah sepatutnya. Tapi kalau dibimbangi, mereka boleh mengganggu dan boleh menyebabkan orang tidak khusyuk kerana berlari, kerana apa. Kalau nak buat pergi juga, kena korbankan lah. Jadi kita, bagi saya lah, lebih baik duduk di belakang. Sebab dengan begitu anak-anak ni lebih terkawal. Kalau tak mau begitu, nak dapat pahala saf pertama, kedua, ketiga apa tu, lebih, jangan bawa lah. Kalau dah tahu dah anak tu nakal sangat. Ataupun kalau nak bawa juga, bawalah abang dia ke, biar abang dia tu kawal. Jadi abang dia yang besar sikit, yang boleh kita harap sikit, dia duduk belakang. Yang kita tu masuklah saf depan tu, untuk dapat kelebihan saf pertama dan seterusnya. Gitulah caranya. Tak bawa langsung pun mungkin jadi tak mesra pula anak-anak dengan masjid. Jadi setengah-setengah kata jadi macam-macam lah maksudnya. Tak bawa pun dia ada maksud juga, bawa pun ada maksud juga. Jadi kalau kita kata bawa tu, kena jagalah. Jangan sampai mengganggu orang lain. Gitulah. Wallahu